Berikut saya nak bincangkan penyelesaian untuk UPS 2 SM015. Kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, yang pertama kita gunakan maklumat yang pertama ni, kita cari determinan. Untuk dapatkan determinan kita mesti gunakan diagonal ni. Mean diagonal kita darabkan, so kita akan dapat AD tolak BC. Ini untuk dapatkan determinan kita akan ambil mean diagonal yang ke kanan, tolak yang menghala ke kiri, samakan dengan 3. Ini kita dapat daripada maklumat soalan lah. Okay, kemudian kalau kita lihat daripada soalan, kita ada sekarang ni adalah ni, kalau kita dapatkan determinan ni, maksudnya kalau kita dapatkan CD. Okey, untuk kalau kita lihat soalan ni, bila kita cari determinan berdasarkan soalan, kita akan dapat BC ataupun kita akan dapat BC tolak dengan AD. Okey. Jadi sekarang ni daripada maklumat di atas, kalau kita bandingkan, dia adalah berbeza dari segi tambah tolak dia. Yang pertama tambah, maklumat yang kita ada adalah tambah, tapi yang kita nak adalah tolak. Sama juga untuk yang ni. Okey, sebenarnya kita boleh dapatkan dengan cara ambil dia nilai negatif daripada yang asal. Okey, jadi untuk soalan yang pertama ni kita boleh pilih jawapan dia adalah C. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey, by using the properties of transpose, kita nak pilih mana satu yang betul. Okey. Jadi kalau A transpose, dia tak akan sama dengan 1 over A. Dia tak akan sama. Dalam matrix dia tak boleh ada per A. Okey. Kemudian yang kedua, kalau kita ada transpose, kemudian kita transpose balik, maka kita akan dapat nilai matrix yang asal. Okey, jadi untuk soalan ni kita akan dapat jawapan dia adalah B. Okey. Yang C ni tak boleh. Yang C ni kalau kita keluarkan, dia akan jadi terbalik. Dia sepatutnya jawapan dia adalah B transpose darab dengan A transpose. Sepatutnya dia akan berlaku macam ni, dia terbalik. Okey, kemudian A transpose darab dengan B, dia sama dengan B transpose darab A. Ni tak boleh. Okay, so untuk soalan ni kita akan dapat jawapan dia adalah B. Kemudian untuk nombor 3, kita nak cari minor 1 true. Kita nak mencari minor 1 2, maka kita eliminate. Kita eliminate first row and second column. Maka kita akan cari determinan untuk 4 3 3C. Okay, kita cari determinan ni. So dengan kaedah yang sama kita akan dapat, kita ambil main diagonal 4 darab C, so dapat 4C. Kemudian kita tolak dengan 9. Okay, maka kita akan pilih jawapan dia adalah B. Nombor 3 adalah B. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 4. Kita dah beri 2 matrix, kita nak cari find AB. Yang pertama, kalau kita nak ramalkan dia punya jawapan dia, ini adalah order dia adalah 3 by 3. Ni order dia 3 by 3. Order dia adalah 3 by 3. Kemudian B ni adalah 3 by 2. Kita akan gunakan row by column. Kita ada 3 baris 2 kolom, so 3 by 2. So jawapan dia sepatutnya mesti dalam bentuk 3 by 2. Sepatutnya jawapan dia. Jadi kita akan cari jawapan dia adalah 3 by 2. 3 by 2 sama ada jawapan dia A ataupun kita akan pilih jawapan dia C. B dan D ni kita boleh reject. Okey. Jadi kalau kita selesaikan ni, okey, kita tengok A dan B ni, yang pertama ni sama, yang berbeza adalah di bawah. So kita semak yang di bawah ni je. Kita semak yang di bawah ni je. Maksud dia kita akan selesaikan yang ni je. Kita selesaikan yang ni je. Ni dengan yang ni. Okey. So kita dapatkan 4 darab 3 12. Kemudian negatif 5 darab 1 dapat negatif 5. Kemudian negatif 2 darab 2. So kita dapat negatif 4. Okey, kita semak yang ni je. Dia tak perlu kira semua. Itu kelebihannya soalan hajati ni. Ni kita tak perlu darab semua. Kita ambil apa beza dengan jawapan yang kita ada ni. So kita akan dapat 7 tolak 4, jawapan dia adalah 3. So untuk dekat sini lebih sesuai, jawapan dia adalah A. So jawapan dia adalah A. A lebih tepat. Jadi tak perlu kita kira semua. Kita target apa beza jawapan A dengan jawapan C. Okey. Untuk soalan yang kelima. Soalan yang kelima, kita nak cari cofactor. So ingat
minor dengan cofactor ni, dia sebenarnya nilai dia, nombor dia sama. Cuma kalau cofactor dia adalah minor 21. Okey. Jadi kalau kita refer daripada sini, jumlah row and column kalau kita jumlahkan, dia adalah nombor ganjil. Kalau ganjil, maka nilai minor tu adalah negatif. Okey. Nilai minor tu adalah negatif. So jawapan dia mesti negatif daripada minor. So kita cari minor 21. Minor 21, maksud dia kita akan cari determinant after eliminate second row and first column. Maka kita akan dapat determinant untuk 1032. Jadi kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat 1 darab 2, 2. So 0 multiply by 3, 0. So kita akan dapat negatif 2. So untuk nombor 5 ni, jawapan dia adalah A. Seterusnya soalan nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6 ni, kita kena pastikan, kita kena letakkan X, Y, Z tu di sebelah kiri. Selain daripada situ ataupun nombor, kita kena letak di sebelah kanan. Okey, jadi untuk yang pertama ni, kita kena susun X tambah 2Y. Nombor ni letak di sebelah kanan. Okey, X, Y, Z di sebelah kiri. Yang ni Y tambah 2Z sama dengan 3. Kemudian yang ini adalah X tambah 2Y. Negatif Z ni bawa ke sebelah kiri. So tambah Z samakan dengan 1. So daripada sini baru kita tentukan matrix equation. So kita akan dapat, kita akan tulis nilai coefficient of X ni 1, 0 sebab dia tak ada X. Yang kedua ada X 1. Kemudian nilai Y dia 2, 1, 2. Kemudian untuk nilai Z, yang pertama tak ada Z, so letak 0. Yang kedua ada 2. Yang ketiga adalah 1. Okay. So kita akan buat X, Y, Z. Yang sebelah kanan adalah 2, 3, 1. So daripada sini kita akan pilih mana jawapan yang sesuai. 1, 2, 0. Okay. So lebih tepat tu adalah jawapan C. Okay. 6 adalah C. Okey, untuk nombor 7 pula. Okey, kita diberi A non-singular matrix. A non-singular matrix, maksud dia matrix ni mesti ada inverse. Okay, deduce the inverse of A. Okey, kalau kita nak cari inverse, semua ni kita darabkan dengan inverse. Okey, kita darabkan dengan inverse. So A squared multiply by inverse. Yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Inverse. Kemudian 0 matrix multiply by A inverse. Okey, kita nak cari inverse. So ini kita boleh gunakan cara index. So A squared multiply by A to the power of 91. So kita akan dapat A. Yang ini ingat, kalau kita darab A dengan inverse, kita akan dapat identity. Okey. Kemudian identity darab dengan inverse, kita akan dapat inverse. Setiap identity darabkan dengan matrix, mesti akan dapat yang asal. Okey, this one sama dengan 0. Kemudian kita permudahkan, jadikan A inverse ni sebagai tajuk. So kita akan dapat jawapan dia A tolak I. Okey, A tolak I. So jawapan dia adalah B. So 7B. Okey, untuk soalan nombor 8 pula. Soalan nombor 8. Okey, given the matrix A. Okey, find the value of Y if A singular matrix. Okey, singular matrix ni maksud dia determinant dia samakan dengan kosong. Determinant samakan dengan kosong. Okey, jadi daripada sini kita dapatkan determinant singular matrix, dapatkan determinant. So kita akan dapat determinant. Untuk cari determinant, kita boleh pilih mana-mana, row ataupun column. Pilih satu je. Okey, katakan saya pilih first row lah. Okey, kalau kita gunakan first row, so kita akan dapat kita akan ambil 2 tambah Y, first element. Kita darabkan dengan minus 1, 1, kedudukan dia minus 1, 1. Kemudian yang kedua ni kita kena ambil tolak. Okey, tolak sebab dia yang kedua. So ingat, bila kita gunakan nak cari determinant, kita gunakan cofactor. Cofactor ni dia berselang-seli nilai dia. Okey, so yang pertama kita ambil positif, yang kedua kita ambil tolak. So yang ini kita akan ambil elemen dia 3 darab dengan minus 1, 2, kedudukan dia first row and second column. Kemudian disebabkan yang ketiga ni positif ni, sebab kita ambil kira minor, kita ambil kira cofactor.
Cofactor elemen dia 4 dan kita gunakan minus 1 3. Okey, so kita akan dapat 2 tambah y minus 1 1. Kita akan dapat negatif 1 2 1 dan negatif 5. Kemudian kita akan ambil tolak 3 minus 1 2 1 2. So 1 2 y negatif 5. Okey, kemudian kita akan teruskan dengan tambah 4 minus 1 3. Minus 1 3, so 1 1 1 negatif 1 y 1. Okey, bila sebut je singular matrix, maksud dia determinan ni samakan dengan kosong. Ini mesti samakan dengan kosong. Jadi kalau kita selesaikan 2 tambah y, so kita akan darabkan ni 5 5 tolak 2 3. Kemudian kita teruskan, ini negatif 5 tolak 2y. Okey, kemudian kita akan ambil 4 1 1 tambah y. Ini kita cari determinan determinan sama dengan kosong. So kalau kita permudahkan, kita akan dapat 6 tambah 3y tambah 15 tambah 6y tambah 4 tambah 4y sama dengan kosong. Jadi kita permudahkan sehinggalah kita dapat y ni sama dengan berapa. Okey, so kita jumlahkan nombor dia. So 6 tambah 15 tambah 4, so kita akan dapat 25. So 25 bawa ke sebelah kanan, so dapat negatif 25. Okey, negatif 25. Kemudian nilai y kita adalah, nilai y kita 3y tambah 6 jadi 9 tambah 4 13. So kita akan dapat negatif 25 per 13. Okay. Sepatutnya jawapan nombor 8 ni adalah D. Okay. Jadi kita bila nampak je singular matrix, maksudnya determinan samakan dengan kosong. Okay. Okay, kemudian kita tengok soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9. Diberi A darab B ni sama dengan 3I. So kita nak cari inverse dia. Okay. Dah diberi AB sama dengan 3I. So B inverse ni, kalau kita jumpa yang macam ni kan, kalau kita jumpa terus dia macam ni, maka terus kalau kita nak cari B inverse, AB sama dengan 3I. Jadi kalau kita nak cari B inverse, terus kita ambil 1/3 daripada A. 1/3 daripada A. Jadi kita ambil matrix A ni. So jawapan yang pertama adalah 1/3. Okay. So kita boleh ambil ni, saya tulis jawapan dia adalah, maksudnya kita ambil matrix ni, tapi kita ambil 1/3. 1 darab 1/3. So kita ambil 1/3, yang kedua nanti 2/3, yang ketiga 3/3 1, kemudian 2/3 negatif. Ini salah ni. Okey, negatif 1/3, kemudian negatif 1, kosong 2/3. So jawapan dia adalah B. 9 adalah B. Okey, kita hanya menggunakan formula ni je. Jadi kalau kita dapat equation yang ni, yang dapat identity ni, tak payahlah kita cuba darab A dan B ni. Tak payah, memang soalan dah bagi dah. So terus bila nak cari B inverse, ibarat B ni kita bawa ke sebelah kanan, maka 3 ni bawa ke sebelah kiri. Akan dapat 1/3 daripada A. So jawapan dia B. Okey, soalan yang ke-10. Okey, maknanya lebih mudah, kita boleh ambil ni. Ni darabkan dengan sini. Okey, so kita akan dapat 1 akan dapat 1y 2 darab kosong, kemudian x darab 1. Okey, boleh? Kita gunakan darab je dah. Ni first row multiply by third column. So kita akan dapat y plus 0 plus x equals to nombor ni, equal to 0. So jawapan dia adalah A. So 10 adalah A. Okey, untuk yang ke-11 ni, ini adalah soalan composite function. Jadi kalau kita jumpa composite function, maksudnya kita ganti sebelah kanan dulu. Gantian sebelah kanan dulu. Lepas tu baru kita ganti untuk sebelah kiri. So kita akan ambil F, dalam dia gantian dia yang ni 2x tambah 1.
Kemudian kita akan ganti function yang kedua pula. Kita guna function yang kedua. Setiap tempat X ni kita gantikan dengan 2X tambah 1. So kita ambil 2X tambah 1 setiap tempat X ni. Kemudian yang kedua tambah dengan 4. X kita yang baru ni adalah 2X tambah 1. Kemudian akhir sekali tambah dengan 5. Okey. Kemudian kita expand. Okey, yang ini kalau kita expand ni, expand dia mesti ada 3 sebutan. Jawapan dia adalah 4X kuasa 2 tambah 4X tambah 1 tambah dengan 8X tambah 4 tambah 5. Akhir sekali adalah tambah 5. Okey. Jadi kalau kita fokuskan yang ni, dapat 8X kuasa 2 tambah 8 tambah 8 tambah 8 lagi. So kita akan dapat tambah 16X. Okey, tambah 16X. Kemudian kita ada nilai nombor pula. Okey. Kalau kita tengok sini, ini 2 tambah 4 tambah 5. So 6 tambah 5 11. So yang terakhir tu mesti tambah 11. So kalau berdasarkan yang ni, jawapan dia adalah A, 11A. Okey, 11A. Kemudian soalan 12. Okey, kalau kita belajar function, kita akan sentuh dulu relation. Okey, dalam relation ni is not a function. So dalam banyak ni, yang mana satu not a function. Okey. So function ni, untuk dapatkan function kita hanya refer pada relation yang berakhir dengan image satu. Maksudnya one to one, satu. Satu lagi kita boleh refer pada relation many to one. So kita akan pilih salah satu ni. Kalau ada salah satu ni, maka itu dipanggil function. Okey. Jadi kita try and error A, B, C, D. So kita akan dapat okey. Seloknya kita akan gunakan macam ni. Katakan saya nak cuba D ni. Saya cuba D. Seloknya kita buat macam ni. Kita ada dua set. Set yang pertama adalah, ini set yang pertama, ini set yang kedua. Kalau kita refer pada yang sini, ini adalah negatif 1. X dia negatif 1, kemudian 2 je nilai. Kemudian kita hubungkan dengan set yang kedua. Kita ada 0, kita ada 2, kita ada 4. Okey. Jadi sekarang kita cuba hubungkan negatif 1 0, negatif 1 0 yang ni. Okey. Kemudian 2 2. Yes. Kemudian kita ada 2 4. 2 4. Okey. Kalau kita refer yang ni, ini maksud dia kalau kita refer 2 pergi ke sini. So kita ada one object two image. Ini maksud dia one to many. Okey. Tadi kita dah tengok tadi, function ni kita boleh panggil kalau relation tu one to one ataupun many to one. Sekarang kita ada one to many. Soalan not a function. So jawapan dia adalah D. So kalau kita buat ABC nanti, dia mesti antara salah satu ni, one to one ataupun many to one. Okey, soalan 13. Okey, soalan 13. Ini kita nak mencari inverse. Okey, jadi kalau kita nak mencari inverse, kita boleh gunakan F dalam dia inverse samakan dengan X. Ini dia punya kaedah dia. So kita ambil function ni, tetapi kita X ni ganti dengan inverse. Okey, so kita permudahkan. So F inverse, kita akan dapat 8 tolak X per 2. Permudahkan ni. Akhirnya kita akan dapat yang ni. Kemudian kita gantilah nilai 2. So 8 tolak 2 per 2. So kita dapat 3. So jawapan dia adalah B, 13B. Soalan 14. Okay, state the domain and range of fx. Okay, kalau kita nak cari domain, kalau untuk square root ni domain, kalau nak cari yang bentuk square root, mudah aja. Kalau kita ada fx sama dengan square root of 5 minus x. Nak cari domain, kita gunakan syarat 5 tolak x, kita gunakan syarat lebih besar dan sama dengan kosong. Okay, so ini kalau kita baca ni, kita akan dapat x less than 5, negative 5, x less than 5. Boleh? Ini asalnya 5 bawa ke sana.
So negatif 5. Bila kita jadikan X ni positif, maka dia tak balik. X jadi positif, ini akan jadi berkecil, dan negatif 5 akan jadi 5. Okay. So kita akan dapat sama ada jawapan dia A, B, D. Jawapan dia A, B, D. Okay. So yang ini reject. Okay, kemudian untuk cari range, untuk nak mencari range, ini kalau kita berjaya kita lukis, sebenarnya nak lukis ni mudah je. Bila X kosong, maka kita dapat graf dia langgar pada punca 5. Ini kalau X kosong. Tapi kalau Y ni kosong, maka X tu sama dengan 5. Sama dengan 5. So graf kita macam ni. Okay, so daripada situ kita akan dapat range dia 0 hingga infinity. Okay, so daripada sini kita punya nilai range kita daripada 0 termasuk so close interval sampailah infinity. So kita akan ambil jawapan dia adalah B. Jawapan dia adalah B. Hati-hati jawapan A dan B ni hampir sama. Yang ni sebab dia termasuk. So kita gunakan close interval. Lebih tepat gunakan close interval. Okay, ni soalan 14. Kemudian soalan 15. Okey, kita diberi fx, kemudian kita nak cari gx. Okey, jadi kalau kita tengok yang ni, maksud dia kita kena gantikan dengan, kita gantikan fx dulu. So fx kita adalah 2x tambah 3 So kalau kita jumpa ni, maksud dia ganti fx dulu. Ganti fx dulu. So kita samakan dengan 1 tambah 2x per dengan 2 tambah x. Okey, kemudian kita nak cari gx. Okey, kita nak cari gx. Jadi kalau jumpa yang macam ni, gx kita tak ada. Kita nak cari gx. Maka kita mesti guna let u. Let u, katakan dalam ni u. 2x tambah 3. Maka kita akan dapat x tu adalah, gantikan x ni sebagai tajuk, maka kita dapat u tolak 3 per 2. Okey. Maka sebelah kiri ni kita akan dapat GU, sebelah kiri. Sebelah kanan ni, setiap tempat X ni ganti dengan yang ni, U tolak 3. So kita ambil 1 tambah U tolak 3, kemudian perkan dengan 2 tambah dengan U tolak 3 per 2. Ni sepatutnya ada per 2. Okey. So ada yang kita boleh cancel. Kemudian kita permudahkan. Ini boleh cancel. Ni 2 ni dengan 2 boleh cancel. So untuk yang di atas kita akan dapat U 1 tolak 3 negatif 2 bahagi dengan yang ni. Ini sepatutnya okey. Okey, yang ini kena hati-hati sikitlah. Kita samakan denominator dia. So kita letak per 2 Ni samakan denominator ni, saya letak per 2. Maka yang ni akan jadi 4 dah ni. 4 tambah U tolak 3. Bila kita dapat 3 tingkat ni, 2 yang paling bawah ni kita boleh naikkan ke atas. Kita boleh naikkan ke atas. Jadi kita boleh tukar macam tu lah. Penulisan macam ni. Kemudian yang di bawah ni kita boleh ambil U tambah 1. U tambah 1. Okey. So inilah kita punya bentuk jawapan. Okey, nak dapatkan jawapan ni, tukarkan U ni kepada X. So kita cari 2 kurungan. Okey, untuk 15 jawapan dia adalah D. Okey. Jawapan kita yang kita kira ni dapat U, tapi untuk jawapan akhir dia patah balik kepada X. So jawapan dia adalah D. Okey, untuk 16. Kalau kita nak tentukan sama ada kita punya graf one to one function, kita mesti gunakan horizontal line test. Okey, jadi kalau kita buat horizontal line test, kalau langgar 1, maka yang ini kita boleh ambil sebagai one to one function. Yang ni kalau saya buat horizontal line test, maka dia langgar 2. So yang kedua ni reject. Yang ketiga pun sama, kalau saya buat horizontal line test langgar 2, so reject juga. Kemudian kalau kita teruskan yang ni, kita guna horizontal line test, langgar 1 titik. So jawapan dia adalah 1 dan 4. Maka jawapan dia adalah B. 1 dan 4. 16 B.
Okey, soalan 17. Determine the range of the function f(x). Okey. Okey, untuk tentukan range ni kita boleh gunakan, ingat range ni adalah y. So kita gantikan bila x sama dengan 1. 1, maka f1 ni sama dengan 3 tolak 2. 1. Kemudian bila kita gantikan x dengan 3, maka f3 ni sama dengan 3 tolak 6. Negatif 3. Maka range kita bermula daripada negatif 3 sampailah 1. So jawapan dia 17C. Untuk 18. Okey, kita nak cari FOG1. Okey, jadi kita bila kita gunakan FOG, kita gantikan dulu dengan G dulu. So kita cari G1. Okey, G1. So dapat 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka FOG1 ni kita boleh tulis F, tadi G1 tadi nilai dia 3. So kita gunakan F3. Okey, F3, so kita ganti kat sini. Okay, so kita gantikan, jadi akan dapat log 3 tambah 1. Maka kita akan dapat log 4. Sepatutnya pengiraan kita adalah log 4. Maksudnya dalam jawapan tak ada pun log 4. Tak ada pun jawapan log 4. Okay? Tak ada jawapan log 4. Maka kita boleh ubah suai. Kita boleh tukar 2 kuasa 2. Okay? Maka 2 ni kita boleh bawa ke depan. Ini cuma ubah bentuk supaya ada dalam jawapan. So kita boleh tulis sebagai log 2 log 2. So 18 adalah C. Okey, kemudian soalan 19. Kita nak tahu mana satu yang true about the fx. Okey, kita tentukan the domain. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hafal graf eksponen ni, okey, kalau kita lukis yang pertama, ini kalau kita lukis yang pertama kita andaikan bila x kosong. Bila x kosong, maka f0 ni dia sama dengan ni, ganti kosong, i kuasa 8 tolak 2. Maksudnya pintasan dia di sinilah. Okay, kita boleh cek di mana pintasan dia. Kemudian bila fx kosong, kita boleh so jawapan dia macam ni lah. Okey, yang pertama dia akan langgar di sinilah, pada nilai i8 tolak 2. Nilai dia i8 tolak 2. Kemudian bila kita nak tentukan graf dia, kita tengok nilai x kita ni, nilai dia adalah positif, dan nilai y kita pun positif. Kita baca sebelum eksponen. Jadi positif ni saya baca sebelum x, yang kedua ni kita baca sebelum eksponen, tanda ni positif. Ini menentukan kita nak start daripada mana graf. So x yang positif, y positif. So kita akan lukis macam ni lah. So kita akan lukis ni. Okay, kemudian kita nampak dia macam ada satu horizontal, istilah dia adalah horizontal asymptote. Maksud dia kita dapati bahawa graf kita dia takkan langgar pada satu garis. So untuk tentukan garis tu, dengan cara yang paling mudah, kita baca je eksponen ni sebagai 0. Okay? Ni nampak je eksponen kita baca sebagai 0. Maka horizontal asymptote tu adalah negatif 2. Okey. Maksud dia yang ni maksud dia y sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2. Maksud dia di bawah ni. Sepatutnya lebih tepatnya di sini. Okey, ni salah. Okey, di bawah negatif 2. Okey, jadi domain dia memanglah kita nampak negatif infinity sampai infinity. So betul. Kemudian range dia daripada negatif 2, betul? Negatif 2. Tadi kita dapat negatif 2 sini. Range dia daripada ni. Ni kalau kita boleh turun lagi ni. Okey, daripada negatif 2 sampailah infinity. Okey, betul? Kemudian the equation of the asymptote is x equals to negative 2. Ini salah. Okay. So yang betul adalah 1 dan 2. 19 adalah A. Kemudian yang terakhir, kita nak cari inverse.
Jadi cara nak cari inverse mudah aja. Kita gantikan dalam tu adalah inverse, samakan dengan X. Okay. So kita ambil function ni, kita gantikan tempat X tu dengan inverse. Okay. Kita ambil function ni tapi kita gantikan X tu dengan inverse. Tambah 5 samakan dengan X. Okay. Jadi kita cross multiply. So 3 F inverse X tolak 1. X darabkan dengan inverse. Okay, kemudian X darab dengan 5 tambah 5X. Okay. Kemudian kita akan kumpulkan X. Kita kisahlah kita nak ambil mana. Sama ada nak ambil ni bawa ke sebelah kiri. Okay, katakan saya bawa ke sebelah kiri. So untuk yang inverse ni saya bawa ke sebelah kiri. So kita akan dapat ni 3, yang ni bawa ke sebelah kiri. So tolak X. Selain daripada tu kita bawa ke sebelah kanan. Ni bawa sebelah kanan. So 5X tambah 1. So cari yang 5X tambah 1, yes. Kemudian kita ada 3 tolak X. 3 tolak X. Maka jawapan dia adalah B. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.